Okay, lab manual. Sekejap saya share lab manual. Okay, semua bahan ni saya dah share. Okay, saya dah share dalam GC kelas masing-masing. Okay, minggu lepas saya dah share. Okay, semua dokumen ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen nombor 5 ni. Platform untuk submit pun saya dah sediakan lah dalam tu. Sekali dia kena cover. Okay, ada lab manual. Okay, you boleh refer kat situ je. Okay, kita tengok secara overall tentang eksperimen nombor 5 ni, inheritance. Okay, based on lab manual. Okay, daripada lab manual ni, kita boleh tengok. Okay, ada dua objektif. Yang utama iaitu you are able to determine the inheritance of genetic trait controlled by single genes in human. Okay, so this is the first one. Okay, make sure end of this lab you are able to do that. Okay, so yang kedua adalah to determine the inheritance of ABO blood group. Okay, pun kita kena kenal pasti ABO blood group. Bukannya saya suruh buat uji kaji pula, cucuk untuk dapatkan darah atau uji dekat rumah, bukan. Okay, sekadar you kena maklum setiap individu, everyone sepatutnya kena tahulah ABO blood group masing-masing. Nanti kita akan poolkan, okay, untuk mencari frekuensi kelas. Okay, that is introduction, learning outcome or objective. Introduction, okay, ini boleh baca je, introduction. Okay, apparatus and material. Okay, ni saya nak terangkan sedikit. Okay, apparatus and material, kita tak gunakan apa-apa bahan dekat rumah tu, tak gunakan apa-apa. Okay, cuma di sini ada beberapa cadangan ataupun option. Okay, option yang you all tengok di sini. Okay, ada Google Form, Mentimeter, SurveyMonkey, Telegram. Okay, ini merupakan salah satu daripada cara ataupun kaedah untuk you all dapatkan data kelas. Okay, untuk you all dapatkan data kelas. Anda faham Okay, jadi what should you do is, saya nak, okay, dalam setiap kelas tu, okay, dalam setiap kelas tu, kena lantik seorang lah. Okay, lantik seorang. Okay, untuk jadi kolektor, faham tak? Sebagai dia main ataupun dia yang ketua untuk membuat pengumpulan data. Faham Okay, lantik seorang daripada setiap kelas. Okay, fungsi orang yang dilantik itu adalah untuk mengumpulkan semua data. Okay, mengumpulkan semua data. Okay, data kelas. Sebab kita kena cari frequency of class. Ini yang you kena lakukan sebenarnya. Okay, jadi kaedah untuk mengumpulkan data apabila you all dah lantik seorang nanti sebagai master leader untuk data collection, data collector tu. Okay, jadi kaedah yang dicadangkan di sini adalah seperti Google Form ke, boleh terpulang pada kelas masing-masing lah. Nanti you all lantik macam ni. Tugas dia adalah lantik seorang, okay, sebagai ketua pengumpul data tu. Okay, sebelum tu you all dah discuss lah dalam grup masing-masing. Ada grup kelas, grup selain daripada grup bersama saya tu, ada tak grup untuk you all sahaja? Ada. Ada? Okay, alright.
Okey, jadi you discuss balik dalam grup yang tak ada saya. Jangan grup yang ni yang ada saya tu nanti serabut pula. Okey? Grup yang tak ada saya tu you discuss balik, tentukan kaedah mana yang you all nak prefer nak gunakan untuk pengumpulan data tersebut. Faham tak? Ini yang ada di dalam di bawah apparatus atau material ni kaedah yang ni contoh-contoh kaedah lah yang kita boleh guna pakai untuk pengumpulan data secara online tahu? Okey, ni secara online lah semua ni. Sebab you all bukan boleh jumpa antara satu sama lain kan. Okey, jadi ini adalah kaedah ataupun cara. Okey, nanti step yang pertama, lantik seorang sebagai master leader. Okey, betul, master leader ni akan bincang lah dalam kelas tutorial tu. Okey, dalam website group tu. Okey, you all nak prefer kaedah mana? Okey, bila semua dah setuju, okey, bila semua ahli-ahli dalam kelas itu setuju, katalah menggunakan, you prefer mana yang paling senang? Ikutlah Google Form ke, Mentimeter ke, Supermonkey ke, Telegram ke, ataupun guna WhatsApp kelas sendiri ke, terpulang lah. Yang penting data tu dapat dikumpul, faham tak? Yang penting data tu dapat dikumpulkan dengan mudah dan dengan sistematik lah. Okey? Macam tu. Okey? Okey, ni yang pertama tu langkah dia. Okey, saya sebutkan sekali lagi. Apa tindakan you all selepas ini adalah, selepas kelas sesi kita ni, untuk data collection, okey, you kena lantik seorang. Lepas tu bincang dalam kelas kaedah mana yang you all nak gunakan. Okey, bila dah semua setuju kaedah tersebut, seterusnya, okey, terus buat pengumpulan data. Okey? Itu Okey, itu langkah. Itu tindakan. Okey, seterusnya. Dah masuk. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada procedure and observation. Okey, procedure and observation. Okey, sebenarnya untuk eksperimen ni tak lama pun. Simple je sebenarnya. Cuma untuk data collection je lah. Tu je. Okey, cuba tengok pada procedure and observation. Okey, kita ada, actually we have two exercise, 5.1 and 5.2. Okay, for exercise 5.1 about inheritance of genetic trait in human. Okay, this is the step ataupun procedure dia. Okay, first, ni yang saya kata tadi. Okay, ni point pertama ni yang saya dah mention tadi. Okay, kena buat survey, collect data tu. Okay, menggunakan beberapa aplikasi, pilihan aplikasi, terpulang pada masing-masing, persetujuan masing-masing. Okay, you all mungkin lebih advance kan, buat pool dalam Telegram ke apa ke, terpulang lah. Yang penting survey tu dapat, data tu dapat diperolehi, okay? Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa yang perlu you all tengok, apa data yang perlu you all ambil? Yang inilah. Yang inilah yang masing-masing kena tahu. Okay, data inheritance yang you all kena make sure, kena observe everyone dalam setiap kelas adalah, okay, ada 6 data kat situ, ada 6 karakteristik kat sini. Okay, mengikut pada kita punya lab manual. Okay, yang pertama, shape of nose, bentuk hidung. Okay. Okay, sebelum ya. Ada yang masuk Orang tak lepas masuk. Alright. Okay. Okay, jadi macam ni Okay, sebelum setiap kelas tu, yang main person yang guide ataupun yang lead untuk data collection tu. Okay, lepas ni saya nak tahu wakil setiap kelas tu siapa yang dilantik menjadi master leader untuk
data collector ni. Okay. Nanti beritahu dalam grup WhatsApp. Okay, siapa yang you all dah decide untuk lantik menjadi ketua lah untuk bertindak untuk mengumpulkan data ni. Okay. Alright. So kita teruskan. Okey, sebelum pengumpulan data inheritance ni dilakukan, okey saya nak cerita Sebelum pengumpulan data ini dilakukan, okey saya nak semua semua pelajar ataupun you all perlu bersifat lebih telus lah. Yang tu yang kita nak ketelusan tu. Ketelusan ni maksud saya, kita nak mengkaji berkenaan dengan karakteristik. Tapi janganlah tipu pula karakter. Okey, saya nak data yang akan dikumpulkan nanti merupakan data yang sahih, yang betul, yang tepat, berkaitan dengan karakter masing-masing. Faham tak? Okey, janganlah aku malaslah tak nak tak nak mengakulah hidung penyek ke apa ke kan. Contoh macam tu. Okey, tak apalah, bukannya kita nak komen ke apa. Kita nak cari karakter, okey? Kita nak cari genotype and frequency. Okey? Okey, jadi bila pengumpulan data dilakukan oleh ketua pengumpul data dalam setiap kelas nanti, pastikan you all bagi kerjasama, okey? Bagi kerjasama kepada dia lah, kepada yang dilantik menjadi ketua tu nanti. Okey? Untuk melancarkan proses pengumpulan data tu. Okey, itu dia punya intro dia ataupun first preparation dia yang you all kena tahu. Tak faham terus tanya sekarang. Okey, so ada 6 karakter, Yang pertama shape of nose, bentuk hidung. Okey, bentuk hidung kalau straight nose dia adalah dominant. Okey, straight nose ni macam mana kita boleh consider? Okey, saya lukislah sikit. Okey, sekejap saya ni sekejap. Saya buka whiteboard. Okey, sekejap Saya stop dulu tu. Okey, shape of nose. Tengok Saya cuba terangkan melalui lukisan supaya you all boleh tahu resesif ke dominan. Okey, tengok Okey, dia kata tadi untuk shape of nose, okey, straight nose. Sebenarnya, okey, straight nose. Straight nose adalah dominant. Dominant which is E lah, capital E lah. Okey? Sama ada E besar, homozygous dominant ataupun E besar, E kecil. Ini adalah shape of nose ataupun dia prefer kepada genotype dominant ataupun phenotype dominant untuk mempunyai ciri hidung lurus lah, hidung mancung lah. Okey, nak tahu hidung mancung ke tak? Tengok saya lukis sikit lah sini Okey, you prefer ni? Okey, nanti masing-masing nanti rasa dia punya ni, tulang hidung ni. Katalah ni, saya lukis tak apa cantik Ni andaian je. Okey, ni dia. Kalau you rasa dengan jari ini, kalau terasa tulang hidung sini, okey, dan dia lurus dia, okey, ni dianggap sebagai dominan lah, you punya karakter hidung tu. Tetapi kalau tulang hidung ni kena tekan dalam dulu,
tebal. Okey. Kalau hidung tebal tu, tekan dalam dulu. Katalah kat sini tulang hidung dia. Okey. Tulang hidung dia dalam sikit. Lepas tu hidungnya tebal. Ini dia anggap sebagai recessive. Okey, recessive genotype dia adalah recessive lah. Homozygous recessive. Small e. Okey. Faham macam mana nak identify karakter hidung masing-masing? Okey? Sir, ada orang tak lepas masuk. Ya. Ada lagi, sekejap. Okey. Okey, lepas ni mohon join awal sikit lah supaya you tak ketinggalan lah apa yang saya nak maklum. Nanti you tak faham. Bila nak buat nanti mula tanya-tanya, mula salah konsep kan. Join awal-awal. Okey. Okey, saya ulang balik. Okey. So, karakter yang pertama adalah straight nose. Okey, straight nose kalau kita rasa, kalau you rasa hidung masing-masing ni, rasa sendiri tau. Observe sendiri, saya tak tahu ni. Okey, observe sendiri karakter masing-masing, karakter hidung masing-masing. Okey, dia macam mana nak tahu straight nose ni, dominant ni, you rasa tulang hidung ni. Okey, kalau tulang hidung you ni, kita rasa macam, biasalah, rasa lurus kan. Ini kita consider sebagai dominant lah. Okey, dominant, you all punya karakter either capital E or capital E, small e. Alright? Okay. Sekiranya tulang hidung ni di dalam sikit dan dia punya bentuk hidung tu tebal, okay, itu dia anggap sebagai recessive. Okay, recessive, genotype-nya adalah small e. Okay, boleh Okay, ni karakter yang pertama untuk bentuk hidung. Okay, karakter yang kedua adalah ear lobe. Okay, ear lobe dia kata dalam menu apa? Kalau free earlobe, dia merupakan karakter dominan. Capital P dash sama ada genotype-nya sama either homozygous dominant, P besar, or heterozygous, P besar, P kecil. This is also dominant character ataupun dominant trait. Okay? Okay, yang kedua pula, kalau attach earlobe, dia adalah recessive. Ini adalah recessive character ataupun recessive trait. Okay, macam mana nak observe? Apa beza earlobe? Tengok Okay, ni kan telinga kan? Okay, ni telinga masing-masing kan? Okay, saya nak cerita, kalau free earlobe, ni boleh check telinga masing-masing, saya tak tahu. Okay, okay, boleh check telinga masing-masing bila nak buat observation, bila nak collect data nanti. Okay, check bentuk telinga masing-masing. Okay, dia kata, kalau free earlobe, free tu maksudnya yang di sini. Nampak tak? Yang saya lukis ni. Ni free. Dia ada cuping. Free ni maksudnya ada cuping. Ni. Ini dikatakan sebagai free earlobe. Dia ada cuping telinga tau. Tahu tak cuping telinga? Tahu kan? Tahu. Takkan tak tahu pula. Okey. Okey, kalau ada cuping telinga, yes. Dia tergolong di bawah free earlobe, dia tergolong di bawah dominant trait. Nanti bila master class nanti nak collect data, okey, separate kan antara berapa orang yang mempunyai karakter dominan, berapa orang yang mempunyai karakter recessive. Okey, ini tanggungjawab master leader nantilah. Nanti saya akan saya nakkan collection data tu daripada master leader daripada ketua yang dilantik. Okey, okey, ni adalah situasi free earlobe ataupun dominan. Dominan kan? Okey, kalau attach earlobe ni, dia macam ni. Ada lagi kena yang lain? Okey, dia kalau recessive ni, keadaan telinga dia macam ni. Nampak tak?
Ni telinga kan. Ni telinga kan. Contohlah telinga. Okey. Ni. Dia terus je attach. Nampak tak ni? Dia tak ada telinga, dia tak ada telinga, dia tak ada cuping telinga. Okey, ni adalah recessive. Okey, boleh tahu lah, boleh check sekarang pun boleh. Masing-masing check telinga masing-masing. Dah tahulah siapa dia recessive, siapa dia free earlobe, siapa dia dominant. Okey? Okey. So, ni karakter yang kedua. Okey, kita pergi kepada karakter yang ketiga. Okey. Karakter yang ketiga adalah tongue rolling. Okey, tongue rolling. Okey, tongue rolling ni apa yang you all kena identify, dia punya karakter adalah ability of tongue rolling into U shape. Ability of tongue rolling into U shape, this character is dominant. Dominant. Dominance either sini lah. Okay. Digunakan huruf C kan. Okay. Sama ada C besar, C kecil, heterozygous ataupun homozygous dominant. C besar, C besar. Okay. Satu lagi karakter adalah dia inability. Dia tak boleh. Inability of tongue rolling into U shape. Dia unable to do U shape. Dia itulah. Tak boleh nak buat bentuk U shape tu. Tak boleh nak gulung lidah. Gulung lidah. Sorry Gulung lidah bahasa Melayu dia. Okay, yang tak boleh U shape. Ini adalah recessive. Boleh buat sekarang. Boleh check masing-masing. Lidah. Okay, boleh buat tak seorang-seorang? Untuk U shape tu. Boleh gulung tak lidah? Kalau tak boleh gulung, dia di bawah recessive. Recessive apa dia punya genotype dia? Okay, small c, small c. Ataupun homozygous recessive. Alright? Tahu macam mana karakter dia? U shape. Boleh gulung lidah. U shape. Okay? Kalau tak boleh tu, lidah keras tu, tak boleh lah. Dia tak boleh nak buat U shape tu, itu di bawah, kita collect data dia di bawah recessive trait. Okey, tu yang ketiga Ada soalan terus tanya. Okey. Seterusnya saya pergi karakter yang keempat. Okey. Ada lagi yang join sekejap. Okey, karakter number 4, tengok masing-masing. Ini adalah dimple. Tahu tak dimple ni apa? Lesung pipit. Lesung pipit. Okey, dalam lab manual ni, dimple ni, lesung pipit ni, bagi mereka yang ada dimple, okay, dia dianggap sebagai dominant. Okay, yang have dimple, dia dominant. Dominant, that means dia besar homozygous dominant ataupun heterozygous lah. Okay, dia besar, dia kecil. Dia punya genotype dia. Tapi bila nanti nak tentukan karakter, tak perlu kita tahu sampai tahap which one. Yang penting that's karakter saja, dominant or recessive, tu saja. Okay, untuk data collection nanti. Okay. Ni bagi mereka yang mempunyai lesung pipit. Tahu lesung pipit Okey, ya, dia ada berlekuk pada pipi dia. Tak kisahlah tengah-tengah pipi dia ke, dekat bawah mulut ke, tu semua dianggap sebagai dimple. Ada orang tahu, ada orang percaya dimple ni hanya dekat tengah-tengah pipi dia je, tak. Okey, di tengah pipi pun je, di bawah mulut sikit pun je. Dia berlekuk sikit. Kalau dia lekuk sikit, bila dia tersenyum ke, suka ke, dia ada lekuk sikit tu, yes, dianggap sebagai dia mempunyai dimple. Faham tak? You jangan salah tafsiran pula. Dimple ni bukan sahaja di tengah-tengah pipi tu. Boleh kata daripada range dia daripada tengah pipi sampai di bawah mulut sikit.
di bawah bibir dia tu sikit. Tu you all boleh check ada tak dimple. Kalau ada dominant, kalau tak ada dia recessive. Kalau tak ada dia recessive, which is homozygous recessive small d. Okay, faham katalah ni muka kan. Okay, ni muka orang. Sorry, buruk sikit. Simple je saya nak beritahu. Okay, dia daripada sini, dimple boleh check ke pipi ni. Daripada range pipi ni, sampai sini, dia boleh check. Ni range kalau ada dimple. Sama ada sini je ke, ataupun dia tak ada kat sini, mungkin dia ada kat bawah ni ke. Tetapi, sifat dimple ni perlu ada di kedua-dua belah bahagian muka. Faham tak? Dia tak boleh ada belah kiri je. Belah kanan tak ada. Okay. Kalau kedua-dua, barulah valid karakter dimple tu ada pada diri dia. Faham tak? Setengah orang tu dia bukan je dimple, dia macam, apa nak cakap dia belah kanan atau belah kiri je. Itu tak lengkap yang kita boleh consider sebagai karakter tu yang ada pada dia tu tak lengkap untuk dia tu dianggap sebagai dia mempunyai dimple. Okay. Okay. Saya teruskan kepada karakter yang kelima. Karakter yang kelima adalah left-handed. Okay, left-handed. Left-handed ni apa dia? Siapa tahu? Left-handed. Kidal. Kekidalan. Saya percaya kidal ni memang ramai juga orang yang mempunyai kekidalan ni. Bukan saya kata orang kidal ni tak elok, tak. Semua karakter yang kita bincangkan di sini bukan yang tak elok. Dia karakter tau. Karakter yang mungkin Tuhan dah cipta, Allah dah cipta, yang ada pada diri dia. That's why we have to calculate, we have to observe their frequency based on Mendelian law. Tu yang paling penting. Bukan kita nak bukan saya nak kata okey, siapa yang ada karakter resesif ni dia tu cacat. Tak ada niat pun. Kita nak tahu karakter tu nak dibandingkan mengikut apa teori daripada Mendelian law yang Mendelian law cakap. Okey, dari segi kekidalan kekidalan dia kata kalau right, sure lah. Kalau right, dia adalah dominant. Dia adalah dominant. Dia gunakan simbol H dia adalah dominant. Kalau dominant ni ada dua probability of their genotype, which is H besar, H kecil, H besar, H besar. Ni adalah dia express trait dominant. Ni adalah dominant karakter ataupun dominant trait. Maksudnya dia kidal lah bagi orang yang ni. Bagi dominan ni, dia tidak kidal lah. Right ni maksudnya dia menggunakan belah kanan. Dia lebih prefer kepada anggota sebelah kanan. Dia menulis sebelah kanan. Dia berat melakukan apa-apa pekerjaan menggunakan tangan sebelah kanan. Faham tak? Ada setengah tu yang dia berat melakukan sebarang pekerjaan menggunakan tangan kiri. Kecuali makan lah. Makan kalau tangan kiri ke berat lah. Okey. Walaupun kidal, makan wajib tangan, wajib belah kanan. Tapi maksud saya, orang yang kidal ni, dia melakukan sebarang pekerjaan yang biasanya belah kanan buat, tapi dia ni prefer belah kiri. Okey, seperti apa? Menulis. Ada tak dalam grup ni yang kidal? Ada tak? Ada kan? Saya. Kan ada. Mesti ada punya lah. Bukan saya nak kata ada kesan negatif, tak. Tapi itu memang dah karakter sifat. Okay, itu left. Kalau left, dia adalah recessive. Okey, satu lagi saya nak beritahu. Recessive ni, dia karakter rare tau. Rare karakter. Rare ni adalah karakter yang
jarang-jarang dijumpai. Ada tapi jarang-jarang dijumpai. Faham tak? Itu yang kita istilahkan sebagai recessive character. Okay? Okay, kalau orang kidal ni mungkin dalam 50 orang, adalah dalam 15 orang. Kan dia punya ratio dia. Okay? Kalau dalam 10 orang, mungkin dalam 2 orang. Kidal. Okay, itu kemungkinan yang berlaku. Alright? Okay, left. Dia adalah recessive. Okay, recessive character. Okay, lepas ni kita buat undian terus lah, boleh tak? Undian terus. Siapa yang dia akan dilantik menjadi ketua untuk pengumpulan data ni? Okay, habis saya terangkan ni. Boleh tak? Sir. Ya. Dia kawan nak masuk, sir. Oh, okay. Sekejap. Masuk dah kot? Masuk dah tu. Okay, itu yang kelima kekidalan. Okay, yang keenam, yang terakhir adalah hitchhiker thumb. Okay, hitchhiker thumb. Ni apa dia ni? Karakter apa yang orang nak kaji ni? Nak observe ni? Hitchhiker thumb ni. Okay, dia hitchhiker thumb ni, the ability to bend thumb at 60-degree angle or more, they are genotype recessive. Maksudnya apa? Kalau recessive character ni 60 or more. Nanti saya terangkan macam mana keadaan 60 or more, dia adalah recessive character. Okay, recessive trait. Okay, while untuk yang satu keadaan lagi adalah normal lah. Okay, normal thumb bending lah. Normal thumb bending dia, ini adalah dominant. Dominant, macam biasalah, as usual, they have two possibility of their genotype, homozygous dominant and heterozygous. Okay, ini adalah dominant trait. Okay, nampak Okay, jadi how to observe? Okay, how to observe dua keadaan ini. Okay, kalau kita boleh tengok daripada gambar rajah dalam lab menu pun ada tunjuk. Okay, hitchhiker thumb. Okay, maksudnya orang yang bila dia tegakkan ni, sekejap saya padam atas ni. Okay, bila you all tegakkan ibu jari tangan ni, ibu jari, okay, ibu jari ni. Tengok saya try lukis. Okay, anggaplah ini sebagai ibu jari you Okay, you tegakkan. Kalau dia bengkok, nampak ada bengkok kan? Okay, dia bengkok. Kalau bengkokan ni 60 degree dan ke atas, okay, ini kita prefer kepada recessive lah. Okay, recessive character. Recessive trait. Okay. Okay, recessive trait. Okay, kalau bila, ni paling maksimum tau. You try nanti. Boleh try masing-masing. Masing-masing boleh try. Boleh tegakkan ibu jari, buat macam best tu. Tunjuk best tu. Okey, tegakkan ibu jari, setakat mana you boleh bengkok ibu jari tu. Okey, kalau yang bengkokkan dia memang bengkok sungguh, ini memang recessive lah. Tapi kalau setakat normal macam ni je, Allah teruknya. Okey, kalau setakat normal, sekejap Okay, katalah ni kuku lah ni kuku. Okey, dia tegak, dia tak adalah, dia tegak sikit. Dia tak adalah bengkok sangat. Okey, ni dia anggap sebagai dominant. Okey, dominant ataupun normal lah. Okey, normal thumb bending
thumb bending, normal. Okay, ni kita collect dia sebagai normal which is dominant. T besar ni Okay. Yang ni recessive lah. Okay, recessive kita ada karakter ni je lah. Alright. So, anything else? Faham tak? Apa benda yang you all kena identify diri masing-masing. Ni identify diri masing-masing tau. Bukan nak saya nak turun you all identify diri orang lain. Ni masing-masing punya karakter. Tengok cuping telinga, tengok dimple, tengok tongue rolling. Ni semua masing-masing lah. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok mak pula. Tengok masing-masing punya karakter. Okay? Okay, ada soalan tak setakat ni? Untuk karakter, apa yang you all kena observe selepas ini untuk kita collect data. Dan data itu nanti kita akan kumpul. Okay, data itu kita akan kumpul, kita akan poolkan. Okay, dan semua orang akan ambil data itu untuk diletakkan di dalam under column result class. Okay, under column result class. Okay, sekejap. Saya stop dulu sharing ni. Kita tengok balik lab manual. Okay, kita tengok balik lab manual. Saya share semula. Okay, tadi saya dah terangkan macam mana kita nak melihat kepelbagaian karakteristik in human. Okay, masing-masing boleh identify trait masing-masing. Okay, boleh membezakan antara dominan dan resesif berdasarkan kepada karakter masing-masing. Okay. Okay. Okay, seterusnya kalau kita baca lagi lab manual ni, dia kata determine kan. Tadi karakteristik calculate the observed and expected frequency. Ini. Tengok ni penting untuk collect data. Okay. Okay, nanti kelas, nanti dalam lab report, you all kena sediakan jadual ni tau. Kena lukis balik jadual ni dalam lab report masing-masing Okay, saya ulang balik. Kena lukis balik table 5.1 ni di dalam lab report masing-masing. Okay, saya terangkan daripada table ni pula Ambil perhatian, faham kan? Okay, tadi kita dah, you all dah kenal pasti karakter masing-masing kan? Dah kenal pasti 6 karakter yang mana dominan, mana resesif. Okay, seterusnya, okay, kita kena lengkapkan table ini. Okay, lengkapkan table ini. Tengok okay, saya terang satu-satu. Okay, shape of nose. Okay, tadi kita dah bincang karakter dia apa kan? Okay, yang kolom tick ni, tick your own genotype ni, jadi masing-masing tick lah. Okay, masing-masing nanti tick masing-masing punya genotype. Kalau dia dominan straight nose, dia hidung dia mancung, tulang hidung dia nampak, bukan tulang hidung nampak, rasa tulang hidung tu, okay, rasa tulang hidung tu dekat dengan, bila kita pegang je hidung kita tu, kita rasa tulang hidung kita dah, itu memang straight nose. Itu dianggap sebagai dominan. Kalau you tekan hidung you tu dalam sikit, waktu hidung tu agak tidak mancung, tebal semacam je, okay, itu adalah curved nose. Curved nose ni adalah recessive trait. Bukan cacat tau saya tak kata cacat. Kita nak identify sahaja. Okay. Dia macam-macam karakter hidung kan. Okay, you tick lah mana-mana Mana-mana ikut masing-masing punya karakter. Jangan tipu lah. Jangan tipu pula. Kena telus lah saya kata tadi. Okay. Selepas itu, untuk kolom yang ni, tengok ni. Column observe frequency of each genotype in class. Yang ini yang based on data collector tadi. Ni data ini kena refer pada ketua pengumpul data. Ketua pengumpul data yang you all dah lantik untuk mengumpulkan semua data masing-masing. Untuk diisikan di ruangan ini. Okay, jadi macam mana nak cari frekuensi? Okay, contoh.
Okay, ini contoh untuk shape of nose. Okay, katakanlah bila ketua pengumpul data tu, dikumpul data semua, dia tanya seorang-seorang kan, contohnya saya ambil satu contoh lah, satu kelas. Contohnya ditanya Daniel, okay, Daniel pun kata, okay, saya punya hidung straight nose. Okay, dia pun kumpul sampai 27 orang ni. Total untuk kelas 6 DSH 25, 27 orang kan. Katalah yang mempunyai karakter straight nose adalah seramai 20 orang. Okay, 20 orang straight nose. Okay, 7 orang curve nose. Straight nose ada 20 orang, 7 orang curve nose, maksudnya resesif lah. Okay, so macam mana kita nak mencari dia punya frekuensi? Apakah formula yang kita kena gunakan? Simple je. Okay, total amount of specific character divide by total amount individual in the class. Faham tak? Maksudnya, kalau straight nose tadi, 27 orang saya katakan, contoh 20 orang kan, 20 bahagi 27. Bukan susah pun. Kau nampak tak? 20 bahagi 27. Sebab apa 27? 27 tu adalah total amount of individual in the class. Okay, kalau curve nose pula, 7 orang kan? 7 bahagi 27. Nampak tak? 7 bahagi 27. Okay, itu saja. Okay, itu untuk column observed frequency of each genotype in the class based on your observe just now. Okay, based on data collector. Okay, and then next column expected frequency of each genotype in the class. Okay, column ni macam mana pula nak cari? Okay, column ni yang paling simple sekali kelas. Column ini hanya untuk kita nak sebagai kayu ukur saja, kayu pengukur. Maksudnya, column expected ni dia based on theory. Based on theory, that means just follow the Mendelian ataupun Mendel first law. Okay, Mendel first law dia cakap apa? Okay, Mendel first law ni, monohybrid ni, dia merujuk kepada 3 data dominan. Setiap 3 data dominan, satu data resesif akan terbentuk dalam komuniti itu. Okay, itu teori yang dicadangkan oleh Mendel lah. Mendel ni, Gregor Mendel ni adalah saintis yang mula-mula mengemukakan beberapa konsep tentang genetik. Okay? Jadi, untuk mengisi kolom expected frequency of each genotype in the class, what should you do is, okay, untuk straight nose ni adalah 3. Sebab apa? Sebab dia kena menggunakan ratio 3:1. 3 represent dominant. Okay, 3 represent dominant while 1 represent recessive. Okay, jadi macam mana? Okay, kalau untuk kolom straight nose ni, kat sini kan? Okay, kat sini. Jadi, kena buat macam mana? 3/1. Sorry, 3/1 pula dah. Sorry. 3/4. 3/4. Memang totally sama je. We have to compare dengan column observed frequency each genotype in the class. Okay, you have to compare daripada teori dengan apa yang you dah observe based on data collector tadi. Jadi untuk straight nose ni ada dominan kan? Okay, 3:1. 3 tu adalah dia prefer kepada dominan. 1 tu dia prefer kepada recessive.
Jadi untuk ruangannya ini, you kena cari macam mana 3/4. Okey, manakala untuk curve nose 1/4. Sama je. Untuk karakter yang lain pun sama. Untuk kolom expected ni sama. Ear lobe, free ear-lobe 3/4, attached lobe 1/4, tongue rolling pula, ability of into U-shape, tongue rolling 3/4, inability into U-shape 1/4, dan seterusnya sama je. Untuk setiap karakter. Untuk kolom ini ya, untuk kolom expected. Okay, untuk kolom observe, ini based on your observe just now, based on data collector tu. Okay, faham tak ni? Faham, sir. Faham, Ah. sir. Faham, sir. Simple je, simple. Very simple sebenarnya. Kalau dalam makmal ni saya rasa 40 minit dekat-dekat sejam lah, siap lah. Tapi ni duduk berjauhan antara satu sama lain. Okay, nanti ni take time sikit lah sebab you all nak kumpul data kan. That's why saya kata kena ada orang yang lead dalam kelas tu untuk mengumpulkan data-data semua ni untuk kita mencari frekuensi. Okay, selesai untuk bahagian observation untuk exercise 5.1 finish already. Yang untuk bahagian result or observation, you just create this table and put all the data here. Okay, and then question and answer sama lah. Okay, question and answer, you just write down answer only in question and answer parts. Okay, in question and answer parts. Okay, saya nak beritahu kat sini, daripada lab report yang sebelum, saya ada sebahagian yang saya perasan, untuk lab report yang sebelum, saya tengok, you all tak ada, setengahnya tak ikut sequence of lab report. Macam mana tu? Sequence of lab report ni maksud saya, okay, saya ulang balik sequence of lab report Okay, yang pertama, dalam lab report masing-masing kena ada topik. Okay, yang kedua diikuti lepas topik adalah objektif ataupun learning outcome. Lepas learning outcome ataupun objektif adalah prosedur. Okay, dengar tak yang saya cakap ni? Okay, saya tak tunjuk slide lah. Okay, saya cakap secara spontan je ni. Sebab benda ni pun saya dah maklumkan sebelum-sebelum ni. Tapi ada lagi yang tak faham. Okay, topik. Lepas tu learning outcome or objektif. Yang kedua. Okay, yang ketiga adalah prosedur. Okay, prosedur tu. Langkah-langkah semua tu. Okay, itu yang ketiga. Okay, yang keempat adalah observation ataupun result. Okay. Result observation. Kalau kata eksperimen tu banyak exercise, okay, you just separate, ikut tulis number exercise je dalam part result of observation tu. Tak perlu buat belakang ataupun habiskan satu-satu exercise. Tak, kita sekarang ni dalam lab report, kita kena pull berdasarkan kepada part utama, content report. Bukannya exercise content, tak. Okay, you kena beza Okay, dalam lab report, walaupun eksperimen itu mempunyai exercise yang banyak. Okay, 51, 52, 53 macam exercise, macam eksperimen basic teknik in mikroskopi kan, ada 3-4 eksperimen exercise kan dalam eksperimen tu kan. You put everything ataupun letakkan semua result di bawah bahagian result. Just nyatakan dia punya exercise mana je dalam part tersebut, tu je. Kumpulkan dalam satu main part, faham tak? Okay, saya ulang balik Okay, maksudnya mesti dikumpulkan mengikut sequence of lab report. Jangan, walaupun ada tambahan kertas graf, kan kita ada buat kertas graf kan untuk transport across membrane yang eksperimen yang you kena buat video tu. Ini saya perhatikan graf tu letak belakang sekali, jenuh saya tengok ada ke graf ni.
Oh, rupanya ada kat belakang sekali. Tak boleh. Letak di graf tu, dia merupakan data di bawah result kan? Result ataupun observation kan? Letak di bawah result ataupun observation. Jangan letak kat belakang. Dia bukan lampiran. Graf tu bukan lampiran sebenarnya. Dia adalah result. Okay, faham tak? Itu maksud saya. Okay, lepas pada itu, lepas pada dah letak, dah kumpul semua result kita tu dalam ruangan observation ataupun result, lepas itu barulah discussion. Ni kadang tu discussion belakang sekali. Ada juga yang buat macam tu, discussion belakang sekali. Saya tengok, ada ke discussion? Oh, ada, sikit je dia buat. Okay, discussion actually kita kena letakkan data discussion kita ataupun apa yang you all nak discuss berkenaan dengan eksperimen tu, okay, selepas daripada data observation ataupun data result. Ikut susunan content lab report tu kena ikut. Kalau dekat universiti lah, kalau dekat universiti, saya ingat dulu, kalau dekat universiti, kalau you tak ikut sequence of lab report, memang dia tak terima lab report tu. Walaupun you buat your report tu betul, tapi susunan tak betul. Dia suruh buat lain. Dia suruh buat lain tau. Sebab apa? Format ni sangat penting. 3 kali saya kata sangat tu. Okay? Kena ingat tu Tak faham tanyalah. Okay, kena ingat tu. Okay, maksudnya okay, selepas daripada discussion, kita letak discussion ni ayat-ayat panjang tau. Discussion tak boleh buat point, kena buat ayat panjang dalam essay form. Essay format. Saya tengok dulu ada buat sikit, secolek dia buat discussion. Saya kata apa pendek sangat ni discussion ni. Precaution step tak ada. Lepas tu behavior of chromosome dalam stage mitosis. Tak ada introduction tentang mitosis. Tak ada apa benda yang you all buat dalam discussion. Sikit-sikit sangat. Discussion adalah you have to discuss everything about what happened and based on theory. Kena letak situ semua. Dari segi pengendalian eksperimen macam mana kan. Mungkin ada precaution step, mungkin ada langkah berjaga-jaga. Lepas tu function of apparatus, function of solution yang digunakan. Kan saya ada bagi point-point. Tapi you have to elaborate more. You have to elaborate more. Explain more. Okay. Create paragraph and please discuss about it. Okay, itu adalah untuk bahagian discussion. And after that, after done discussion, okay, saya sebutnya after finish done discussion tu, barulah you continue about question and answer. Okay, walaupun question and answer tu ada dia pecah mengikut exercise. Saya tahu exercise banyak kan. Okay, jadi apa yang you all kena pullkan adalah you kena pullkan satu bahagian lah macam saya sebut tadi lah, macam result tadi. Kalau ada 5 exercise sekalipun, dia letak terus dalam satu ruangan, just nyatakan jawapan sahaja, okay, di ruangan tersebut. Okay, ayat dia tak perlu panjang. Okay, seperti mana ayat dalam discussion. Discussion tu you have to explain more, okay. Saya ulang, itu yang perlu panjang. Okay, saya nak nada macam ni Okay, untuk discussion, sekurang-kurangnya 1 helai. Ingat sekurang-kurangnya 1 page. Discussion sahaja. 1 page or more than 1 page. Okay, in your lab report. Start from this experiment. Start from this experiment. We standardize your discussion should be 1 page or more than 1 page. Alright, sebab banyak benda yang perlu dimasukkan di ruangan discussion tu. Kita bukan nak jawab soalan. Kita nak elaborate, nak discuss. Perlu panjang. Okay, boleh Okay, tu yang question answer pun letak di bawah question answer. Okay, kita tengok yang kedua 5.2 ABO blood group inheritance. Okay, ABO blood group inheritance. Okay, yang ni saya tak
saya tak suruh you all cek darah pula kat rumah tu, tak payah. Mesti masing-masing dah tahu dah karakter darah masing-masing kan. Ada tak yang masih tak tahu dia darah apa? Nanti you tanya lah mak atau ayah, mungkin dia tahu. Ada tak yang langsung tak tahu? Tahu kan semua kan? Tahu, okey. Tahu tak ada masalah lah. Okey. Okey, jadi sama juga. Okey, bila masing-masing nanti bagi kerjasama dan bagi data blood group masing-masing pada data collector wakil setiap kelas yang telah dilantik tadi untuk kita kumpulkan frekuensi of blood group lah. Okey, frekuensi of blood group. Untuk apa? Tujuan dia adalah untuk kita kena isi table 5.3 ni, frequency of blood group in the class. Ni je. Okay, simple je. Dia tak ada expected dia ada berapa based on observation je. Okay, berapa orang katalah darah A dalam kelas 3 DSH 10. Kira-kira okay, orang yang mempunyai darah A adalah seramai katalah saya kata 8 orang. Okey, 8 per total individual in the class adalah 25. 8 per 25. Frekuensi dia. Okey, B pula. Okey, B ada berapa orang? B katalah ada 3 orang. Okey. Okey, darah B cek survey ada 3 orang je B. Okey, 3 bagi 25. AB katalah ada 16 orang. Okey, 16 bagi 25. O, the rest is O. Kan? Macam tu. Okey, ini adalah cara kita nak mengumpulkan data ataupun data blood group lah. Frequency of each blood group mengikut ABO blood group. Okey, lepas tu dah ada question and answer. You jawab lah question answer dan jawab letakkan di ruangan question and answer part dalam lab report masing-masing. Okey, ni jawab je lah. Okey. Okey, itu sahaja berkaitan dengan tindakan ataupun aktiviti yang kita perlu lakukan di dalam eksperimen number 5 inheritance ni. So, anything else? Sir, Ya. frekuensi itu dalam pecahan ke dalam perpuluhan? Okay. Very good question. Siapa tanya? Siapa? Saya lupa nak beritahu. Izzat Siapa yang bertanya? Aizat. Okay, Izzat. Okay, thank you, Izzat. Okay. Frekuensi ni, the best frekuensi, okay, dalam report yang paling terbaik adalah perpuluhan tau. Perpuluhan. Sebab apa? Sekiranya kita mengambil data perpuluhan melebihi 3 angka bererti. Tahu 3 angka bererti? Matematik tahu kan? 3 angka bererti. Selepas titik perpuluhan. Tahu tak? Selepas titik perpuluhan, kalau ada nilaian digit 3 angka bererti selepas titik perpuluhan, itu adalah the best data yang terbaik lah untuk kita nak letakkan sebagai frekuensi. Okay, jadi kita kena collect data dalam bentuk perpuluhan lah. Saya prefer perpuluhan lah. Dia pecahan, bukan saya kata pecahan tu salah, tapi kita nak more accurate. Faham tak? Ada juga orang prefer nak guna perpuluhan, tapi saya rasa perpuluhan tu lebih baik lah berbanding dengan pecahan. Okay, untuk data frekuensi. Okay, anything else? Ada lagi? Clear tu Clear, sir. Alright. Okay. Ada Ya, orang Yuni. nak join. Ada orang nak apa yang ni? Nak join. Nak join? Tak ada apa? Join je lah. Klik link tu. Tak ada keluar kat sini pun. Suruh dia klik je link tu. Link dalam group kelas tu. Tak ada masalah. Kalau tak boleh ni saya boleh klikkan saya accept dia. Okey, sebelum saya nak tahu lantikan wakil-wakil kelas untuk data collector ni, okey, saya tunjukkan dululah cover lab report. Okey, lepas tu answer scheme terus saya tunjuk.
Okay, lepas ni you bergerak untuk mencari data je. Okay, jap Okay, mungkin hari ni take sikit lah Saya ambil masa lebih sikit lah. Saya ambil masa lebih sedikit. Okay. Okay, saya nak share ni jap. Okey, saya akan tunjukkan ni secara sepintas lalu Okey, sepintas lalu. Sekejap saya share balik. Okey, baru join. Okey, baru join nanti dah banyaklah info yang you tak dengar yang baru join ni. That's why saya kata tolong join kelas seawal mungkin lah. Nanti tak faham. Tu je. Join separuh kelas, dah habis 20 minit dah on dah je baru join. Allah, susah lah macam tu. Okay. Takut tak faham. Daripada pangkal tu tahulah macam mana nak cerita, nak buat. Okay, saya share dulu. Skim ni. Okay, saya akan go through saja yang skim ni. Saya tak akan bincangkan sepanjang lebar. Okay, sebenarnya skim ni tak boleh dibincangkan bersama pelajar secara panjang lebar sangat. Okay, cuma saya nak bagi pendedahan lah. Supaya you all tak lost sangat bila nak buat lab report nanti. Okay, ni based on lab report terus Okay, title, objektif, ni kena ada lah, tulis balik lah. Macam yang saya ceritakan sebelum ni. Method, walaupun tak ada markah tapi you have to write down in your lab report. Okay, jangan miss. Okay, result observation, table tadi lah macam saya sebut tadi. You lengkapkan table, determine your own genotype, lengkapkan table, letakkan observe and expected frequency, lengkapkan semua tu. Dapatlah markah 6 kat sini. Correct pula. Ada correlation, dapat satu determine dia relation dia ada antara data-data tu, yes. You get 1 more mark. Okay, and then determination on blood group, ada data blood group, dapat extra mark kat situ. Complete pula data keseluruhan daripada table 5.3 tu, you dapat lagi 2. Ada correlation pula antara data frekuensi. Okay, ada lengkap pula. Okay, bagi lagi extra 1 mark. Okay, jadi total dia adalah 12 markah kat situ. Okay. Okay, untuk discussion. Okay, discussion. Ni lah. Ini discussion, macam saya sebut tadi, discussion ni memang you have to discuss more lah Okay, kena ada banyak lah dia punya point dalam explanation you nanti. Okay, ini just main point yang perlu you all elaborate dalam discussion. Okay, apa main point, apa guideline dia yang pertama, compare your result with expected frequency. Kena ada ni. Kenapa? Kena bincangkan ni. Compare your result with expected frequency. Why observed and expected frequency is not the same. Kenapa? Bincangkan. Bukan, jangan jawab soalan. Dia bukan suruh jawab soalan. Bincangkan. Explain. Okay? Faham Itu maksud discussion ni. Bincangkan. Terangkan keadaan ini. Okay, yang kedua pun sama. Expected frequency is a theoretical predicted frequency obtained from an experiment presumed to be true, count calculated using probability theory. Ni pun kena nanti juga lah. Okay, ni based on your observation tu, based on data. That's why data tu penting nanti. Yang mereka-mereka yang telah dilantik tu perlu make sure lah kawan-kawan nanti bagi kerjasama tau. Bagi kerjasama kat dia untuk dia collect data tu. Bagi betul-betul collect data yang betul. Lengkap lah. Kalau ada 27 orang lah. Jangan miss seorang pun Jangan ada seorang tak bagi kerjasama. Okay, kalau katalah ada daripada kalangan mereka yang tidak memberi kerjasama untuk data collection nanti beritahu saya siapa dia. Okay. Okay, and then different people will have different genetic trait. Terangkan, bincangkan. Bukan soalan, tapi untuk you all nak kena bincangkan dalam ruangan discussion. Okay, tu cara dia. Ni adalah guideline Ni guideline for discussion. Okay, separate your discussion into different paragraph. Okay, and then question answer. Ni question answer Ni jawapan dia tadi.
Tak perlulah saya nak ni maksudnya you letakkan jawapan saja di ruangan question answer. Semua. Separate ikut exercise je. Kalau exercise 5.1, kau letakkan semua. Soalan 1 boleh tulis numbering. 1, apa jawapan? Okay, 2, apa jawapan dia? 3, apa jawapan dia? 4, apa jawapan dia kan? Okay, lepas tu exercise blood group pula, 5.2. Okay, question number 5 tu, apa jawapan dia? Tulislah bla 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 ni kan. 6, apa dia? Ni jawapan dia. Okay, ada markah, ada point ni. Okay, untuk bahagian question answer saja 10 markah, okay. And then conclusion, 2 markah, ada 2 sebab kita ada 2 exercise, so you have to provide 2 conclusion, simple statement only, tapi ada 2, okay, 2 marks given here for conclusion and reference 2 marks. Okay, macam biasa. Alright, so total is 30. Okay, ini adalah serba ringkas saya nak tunjuk tentang answer scheme for experiment number 5. Okay, anything else? Cover report pun ada semua Cover report pun saya dah share dalam GC dah. Semua bahan dah ada dalam GC. You just go through saja. Hari ni just saya nak bagi pencerahan saja. Okay, kepada semua apa yang you all perlu lakukan. Itu saja. Okay, untuk sebelum kita bersurai, okay, saya nak kita standardize kita boleh lantiklah soalan-soalan terus bersama saya senang. Okay, nanti boleh tak macam tu? Nantikan bersama saya ke ataupun you nak buat nantikan data collector tu selepas ini ke macam mana? Nantikan bersama Sir pun boleh. Nantikan bersama saya Okey, kita pergi satu-satu. Kita pergi kelas 6 DSH 25 dulu. Okey, 6 DSH Alia 25. Sir, Alia. Okey, bagi cadangan dan saya nak nak cepat sikit 3 cadangan lah. Lepas tu siapa yang menyokong tu je lah. Macam kita buat undian tu lah, tu je. Bagi kalau boleh nama-nama yang dicadangkan ni make sure dia ni memang yang yang ni lah, yang rajin buat kerja sikit lah macam tu. Supaya data ni nanti data yang sahih. Data yang betul-betul dia orang ambil pada UO, dia orang kejar siapa yang tak bagi data lagi. Macam tu lah. Okey, untuk 6 DSH 25, okey, ada cadangan siapa? Nama yang pertama? 6 DSH 25. Alia. Alia apa Alia mana Apa nama penuh dia? Alia je ada ke? Nur Alia. Bagilah nama penuh. Nur Alia Syafiqah Binti Samri tu. Oh, okey. Nur Alia Syafiqah binti Samri. Okey. Ada lagi cadangan lain? Mutamat Sir, mutamat. Ada mutamat. Okey. Okey, hasil persetujuan bersama dalam group members 6 DSH 25. Okey, dengan ini saya mengumumkan Nur Alia Syafiqah, betul nama ni? Nur Alia Syafiqah binti Samri dilantik menjadi ketua kolektor bagi eksperimen number 5. Okey, nanti upkan nama dalam grup takut saya terlupa. Okey, Nur Alia okey. Okey, kita pergi kepada kelas yang kedua, 3 DSH 10. Ada cadangan nama tak? 3 DSH 10. Ada cadangan nama ataupun volunteer diri sendiri pun boleh. Amir. Okey, ada yang bersetuju ke macam mana? Amir mana ni? Amir Fitri. So ada nama lain? Tak ada, saya setuju. Okey. Dengan ini cepat sikitlah kita buat lantikan. Okey, dengan ini Amir Fitri bin Muhammad Arif.
Okay, Amir Fitri bin Muhammad Arif dilantik menjadi Ketua Kolektor Data Inheritance untuk eksperimen number 5 bagi kelas 3 DSH 10. Okay, ni secara rasmi lah, secara umum tu Amir untuk kelas 3 DSH. Okay, kita pergi kepada kelas yang terakhir iaitu kelas 1 DSK 01. Ada cadangan nama ataupun nak volunteer diri sendiri, dipersilakan. Ada? Kalau tak ada, saya boleh pick nama je lah. Okay, ada cadangan untuk wakil 1 DSK 01 sebagai ketua kolektor. Ada cadangan nama. Senyap je ni, biar betul ni. Okey, kalau tidak ada, ke saya nak bagi ruang masa nanti mention dalam grup je untuk kelas 1 ni. Ke macam mana? Ada tak wakil kelas 1 ni? Ke semua tak ada ni? Sepik je lah sir. Pick je? Okey, pick je Okey, saya pick sahaja kalau macam tu. Nanti you bincang balik lah. You kena dalam, dalam setiap kelas, mereka yang dilantik ni, nanti you all discuss balik dalam grup. You all sendiri tahu, yang tak ada saya tu. Okey? Bincang balik, collect data terus. Okey, saya, kalau nak suruh saya lantik, saya ambil pick randomly je lah Pick randomly saja daripada senarai nama ni. Saya akan ambil saya akan ambil siapa Saya akan ambil Nur Ayuni, boleh? Nur Ayuni binti Mat Kila, boleh? Nur Ayuni ada kat sini tak? Okey, Nur Ayuni jadi Melissa wakil boleh. tau. Jadi wakil untuk kelas 1 DSK 01. Saya amanahkan pada you untuk you all jalankan pengumpulan data ni. Okey, nama-nama yang telah kita setuju tadi, nama-nama wakil setiap kelas tadi yang kita telah setuju tadi, saya amanahkan tau. Saya akan amanahkan pada you supaya you all gerakkan bersama-sama untuk mengumpulkan semua data mengikut keperluan eksperimen yang kelima tadi. Okey, boleh Boleh tak ni? Yang tadi, siapa tadi? Kelas 6 DSH 25 tadi, siapa tadi? Alah, saya lupa. Nur Alia, boleh Alia? Alia boleh? Yang dilantik ni, 6 DSH 25 ni. Ke you all lantik yang dia tak ada kat sini ni, hari ni? Nur Alia Syafiqah. Boleh saya? Okey, Alia, okey. Yes, very good. Okey, 3 DSH tadi, Fitri. Okey, Fitri boleh? Fitri? Amir Fitri tadi kan? Kalau tak salah saya, Amir Fitri tadi. Betul? Amir Fitri boleh tak? Amir Fitri? Sir, saya wakil Amin cakap boleh. Ya. Kenapa? Amir kenapa? Dia punya mic rosak Zufar? Line dia tak berapa okey, kadang masuk, kadang Oh, keluar. tapi dia willing, dia tahu yang dia kena jadi lead Dia tahu kan? InsyaAllah. Okey. Nanti beritahu dia lah Okey, nanti you all bincang balik dalam grup masing-masing. Okey, dan Ayuni Okey, Ayuni pun sama. Okey, sampai ini you all boleh gerakkan balik, boleh buat data collection lah. Okey, kita kena lengkapkan Okey, lengkapkan secepat mungkin data ini supaya you all boleh
menulis ataupun boleh buat writing report secepat mungkin. Submit di platform yang saya dah letakkan di GC kelas masing-masing. Okay, submit selewat-lewatnya macam biasa lah. Selewat-lewatnya hari Rabu. Okay, kepada saya tengok ada lagi yang tak hantar eksperimen yang lepas. Tolonglah, banyak kali dah saya dah bagi ruang masa. Okay, kepada yang belum submit, tolong submit secepat mungkin. Lengkap kan. Nanti bila saya nak bagi markah keseluruhan nanti saya akan tengok setiap orang tu berapa kali dia hantar lab report untuk saya nak bagi markah penuh. Okey, bagi kerjasama lah. Kalau you hantar report, insya-Allah saya akan bagi total mark tu je. Okey, janganlah lupa report pula. Saya cuba check dalam DC tu. Yang turn in mana yang belum. Okey, dan sebelum berakhir kelas okey, lepas ni you boleh gerakkan untuk cari data. Okey, sebelum berakhir saya nak maklumkan kat sini. Pukul 2:30 petang ini, okey, 2:30 petang ni merupakan pre-UPS. Okey, pre-UPS. Saya nak bermula 2:30 petang, you all dah get ready untuk membuka link. Okey, baru buka dengan jawab lagi. Okey, buka pada 2:30 petang ni link pre-UPS yang saya letakkan di dalam GC kelas masing-masing tu. Okey, dan boleh diberikan masa menjawab sehingga jam 3:30 petang sahaja. Lepas tu saya tak accepted dah lepas tu lepas pukul 3:30 tu. Maksudnya seolah-olah exam lah. Okey, pre-UPS adalah pre-exam sebelum UPS sebenar yang akan dijadualkan pada minggu hadapan. Okay, please make sure 2:30 petang ini kepada semua pelajar. Okay, wajib untuk menjawab pre-UPS tersebut. Saya dah letakkan dalam BC kelas. Okay, saya rasa itu saja untuk makluman ataupun untuk kita punya makluman pada hari ini. Okay, tentang eksperimen dah siap, matikan pun dah siap. Seterusnya makluman tentang pre-US pada petang ni pun saya dah maklumkan. Okay, so anything else? Ada lagi? Ada